Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillahil qail wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan taufik dan hidayah kepada kita, boleh kita sama-sama di dalam ruangnya selamat pagi pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Kita akan bicarakan dengan satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan 10 Zulhijjah, yang mana kita berada di bulan Zulhijjah pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita pasti ulang alik bahawasanya hari yang pertama bulan Zulhijjah dan juga hari yang kedua bulan Zulhijjah, bagaimanakah keadaan kita, amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana merupakan secomel-comel apa dia panggil hari yang Allah Subhanahu wa taala dikirakan bahawasanya walaupun seseorang dia tubik jihad fi sabilillah, tetapi dia panggil amalan pada bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah ni dia nak pergi lawan dengan amalan tu tak boleh. Oleh kerana Nabi SAW sebut kecuali seseorang pergi dengan harta benda dan diri dia sendiri, dia mati dalam keadaan itu, hak tu terlebih afdal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ni kita bersama dengan saya di dalam ruangnya selamat pagi. Keadaan yang saya akan bicara dan kecek pada pagi ni, EP yang pertama ni kita nak kecek berkenaan dengan sejarah Mekah. Allahu Akbar, sejarah Mekah. Lalu tu kita minta kepada kaum muslimin yang sudah masuk di dalam ruangnya kita dah, tolong share sikit, 1 share, 2 share insya-Allah taala kepada grup yang kita ada dan kepada sahabat yang kita ada. Oleh kerana kita kena ambil tahu, kita kena ambil penting bahawasanya sejarah Mekah adalah merupakan satu tempat yang kita dikirakan bahawasanya tempat yang barakah. Sebab Mekah ni dia tak ada lah orang tak segi Mekah ni. Walaupun orang tu pergi jalan Jerman, orang tu pergi jalan Itali, orang tu pergi di Turki, tetapi apabila sebut Mekah ni, dia merupakan salah satu daripada rukun yang nak menyempurnakan Islam kita. Nak sempurnakan Islam, kita kena hajjul baiti fi baitillahil haram. Kena buat haji di baitillahil haram. Kalau mana-mana orang dia pergi Mekah saja je, tak ada pergi buat haji dak, tak sempurnalah Islam dia kalau dia ada kekuasaan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, buniyal islamu ala khamsin, dibinakan Islam atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, kita saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kita saksi pula Muhammad sebagai pensuruh Allah, iaitu Nabi SAW. Wa iqamis solah, kita mendirikan semaya 5 waktu, hak tu hak wajib. 5 waktu sehari semalam yang kita kena semaya. Dan juga wa ita'iz zakah, dan kita bagikan zakat. Zakat ni adalah satu harta yang kita boleh, yang menambahkan daripada perniagaan kita, kerja kita, laba kita, kita keluarkan zakat. Wa ita'iz zakah, dan juga wasaumu Ramadan, dan juga kita puasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita puasa 30 hari, 20 kita tengok ikut anak bulan. Dan juga wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kita mengerjakan haji man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang ada kekuasaan untuk ibadat haji.
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, apabila kita sebut haji, kita tak boleh nak gambar benda lain kecuali kita kena gambar di Baitillahil Haram. Kita kena gambar tempat yang Kaabah yang kita selalu tengok warnanya hitam, pak segi. Hak tu adalah Baitillahil Haram. Dan juga hari ni kita nak mari kecek negeri Mekah sebelum dikirakan tempat tu adalah Kaabah. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, saya minta kepada kaum muslimin yang sudah ada พี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเรานะครับรบกวนพี่น้องช่วยแชร์นิดนึงนะครับพี่น้องช่วยแชร์เข้ากลุ่มหรือว่าพี่น้องช่วยแชร์ให้กับเพื่อนสามารถรับชมในรายการของเราซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์นครมักกะฮ์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้และก็รับรู้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับชีวิตมุสลิมทุกคนอัลลอฮฺอักบัรkaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia panggil Allah Taala ciptakan manusia yang pertama di muka dunia ini tidak ada kecuali Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam merupakan nabi yang pertama sekali, nabi คนแรกที่ Allah Taalaได้บังเกิดบนโลกบนหน้าแผ่นดินนี้ Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam mula-mula sekali. Lalu tu apabila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam kaum muslimin dan muslimat, ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam sudah bina Kaabah. Nabi Adam bina dah Kaabah. Tapi keadaan selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam, Kaabah tu hancur. Makna kata Kaabah tu dikena banjir, Kaabah ถูกน้ำท่วมในสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแล้วก็กลับไปยังสมัยของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม klik kepada masa Nabi Ibrahim. Sampai tu fokus memolek kaum muslimin dan muslimat. Saya nak kecek semejak daripada sejarah Mekah sebelum daripada Nabi Ibrahim binakan Kaabah dan juga selepas daripada Nabi Ibrahim apa dia panggil kalau kita nak kecek panjang lebar dekat sehingga masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita nak fokus sejarah Mekah sebelum dinamakan Mekah. Oleh kerana sebelum daripada ni, kaum muslimin dan muslimat, sebelum daripada masuknya Nabi Ibrahim, negeri Mekah tu nama dia Bakkah. Dengan kalimah ba. Bibakkatin. Dalam Quran ada sebut dia kakak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tu setelah mana Nabi Ibrahim alaihi salam, dia Nabi Ibrahim ni kalau kita nak kecek sejarah dia pun panjang dia kakak. Kerana sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan apa dia panggil sejarah yang hebat dan juga umat Islam kena ambil pengertian dalam sejarah dia. Kita klik kepada sejarah Nabi Ibrahim, permulaan yang Nabi Ibrahim dibangkitkan di Babylon. Di Babylon tu apa dia panggil Allah Taala sebut dalam Quran ayah dia sebagai Azar. Ayah dia namanya Azar. Ada pendapat ulama yang kata tu bukan ayah dia, merupakan nenek dia, tidak ada masalah. Tetapi yang kita nak sebut kepada kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana dia duduk di Babylon pada masa tu, Allah Ta'ala bangkitkan dia sebagai seorang rasul yang utuskan segala perintah supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ayah Nabi Ibrahim merupakan tokoh berhala. Tokoh bagi berhala. Satu ketika Nabi Ibrahim falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Apabila masuknya waktu malam dia tengok bintang-bintang, qala hadza rabbi. Dia kata ini adalah Tuhan aku. Itu ayat kata pada masa tu orang beribadat kepada berhala. Apabila Nabi Ibrahim dia tengok bintang cerah comel, dia kata hadza rabbi. Lalu tu apabila ilahnya bintang tadi, dia kata bukan. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Apabila naiknya pula bulan pula, dia kata hadza rabbi. Cerah we bulan, comel we bulan, ni adalah Tuhan aku yang sejati. Tapi falamma afalat, apabila bulan tu hilang, habisnya bulan. Tetapi apabila naiknya matahari, falamma janna alaihi, apa dia panggil asyams ra'a, apa dia panggil, setelah mana dia tengoknya matahari besar lebih comel daripada bulan, tinggi pula. Lalu tu dia kata hadza rabbi akbar, ini adalah Tuhan aku yang besar.
Allahu Akbar. Nak tunjuk pada masa tu pegangan mereka adalah pegangan yang tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas pada tu Nabi Ibrahim dia boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal Allah Taala. Dia tahu kata Allah pencipta. Dia tahu kata Allah pentadbir. Dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu dia beribadat kepada Allah yang satu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, Nabi Ibrahim Allah Taala ujikan semenjak daripada dia di Babylon, dia dakwah ayah dia. Dia dakwah ayah dia. Pak dia dakwah. Kata, ayah, inni araka fi dhalalim mubin. Aku tengokmu ni dalam keadaan sesat ayah. Apa? Ki ayah dia beribadat kepada asnam. Lalu tu ayah dia pun marah. Apabila ayah dia pun saya nak ringkas sejarah kerana kita nak pergi kepada masa Ibrahim, klik kepada Mekah. Lalu tu selepas daripada Nabi Ibrahim berdebat dengan ayah dia pun pergi kepada tempat apa dia panggil berhari raya dengan ramai-ramai. Dan Nabi Ibrahim pun katak tokong dia sehingga panggilnya Namrud sebagai kerajaan untuk nak lawan mengatasi Ibrahim. Kata dia buat lagu ni bagaimana sehingga akhir Allah Taala apa dia panggil rangkamkan cerita Namrud. Allahu Akbar. Raja yang zalim ambil Nabi Ibrahim lepas masuk dalam api. Allahu Akbar. Tetapi keselamatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala beri keselamatan walaupun duduk dalam api sekalipun. Allah Ta'ala beri kesejukan. Allahu Akbar. Walillahilham kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu dia panggil di segi sangkum, di segi sosial, Nabi Ibrahim dia dakwah orang, dia pergi situ, dia rayak situ. Tapi di segi peribadi keluarga dia pula dia kakak. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam dia ada seorang isteri. Seorang isteri ni apa dia panggil bini yang pertama bagi Nabi Ibrahim ni iaitu Siti Hajar. La ilaha illallah. Siti Sarah, maaf adik kakak. Siti Sarah. Siti Sarah ni dia sebagai seorang perempuan yang janguk comel adik kakak. Sehingga satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia di Palestin, dia duduk di Palestin, dia masuk ke Mesir. Dalam hal keadaan dia masuk Mesir tak dia adik kakak. Dia royak kepada bini dia iaitu Siti Sarah, kata kalau kerajaan tanya, kalau raja tanya, kita kata kita jadi adik kakak. Jangan kata jadi tok laki bini. Kerana apa? Kerana kerajaan pada masa tu kalau kita sebut mudah-mudah dia peseng rokcip. Lagu mana? Dia suka ambil bini orang. Dia suka rapah bini orang, bunuh tok laki ambil bini dia. Dan juga dalam sejarah disebutkan bahawasanya Siti Sarah orang comel. Orang comel, subhanallah. Maka marinya Siti Sarah apabila dia berada di Mesir, dan kerajaan pun pergi dia ambil gitak di istana. Tanya, siapa ni? Dia kata, abang dia. Hak ni jadi adik dia. Duk kecek lagu tu lah. Sehingga apa dia panggil raja yang zalim di negeri Mesir tadi, dia nak pergi Siti Sarah. Apabila dia nak pergi Siti Sarah, membawa kepada raja tu tak boleh gerak tangan nak pergi. Jadi kerah lah tangan kerah nak pergi Siti Sarah tadi. Apabila jadi lagu tu, dia tanya Siti Sarah, kata, "Rana lagu ni?" Gapo ni membawa kepada dia ni tak boleh nak sentuh Siti Sarah. Lalu tu Siti Sarah kata lagu mana? Oleh kerana aku berdoa kepada Tuhan aku supaya tak sewimu ni sentuh dengan diri aku. Lalu tu dia minta kepada Siti Sarah, kalau gitu mu doa kepada Tuhanmu sekali lagi supaya Tuhanmu hilangkan stroke apa dia panggil tangan yang tak boleh nak gerak ni. Maka akhir raja tadi tu hilang. Maka kali yang kedua pun dia nak sentuh Siti Sarah lagi. Kerana janguk comel mata tajam, dia nak sentuh Siti Sarah. Sehingga dua-dua tangan tu teruk pula adik kakak. Tak boleh gerak pula dua-dua tangan tadi. Dua-dua tangan tak boleh gerak pula adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Dia royak kepada Siti Sarah, mu tolong doalah kepada Tuhanmu sekali lagi supaya Tuhanmu hilangkan apa dia panggil stroke, tak boleh gerak tadi. Siti Sarah pun angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan stroke yang ada pada raja yang zalim tadi. Pada kali yang ketiga, raja pun nak pergi dia pula dah. Tak di raja pun jadi stroke habis, kecuali muka raja yang boleh kecek dengan Siti Sarah. Semua kaki tak boleh gerak, tangan tak boleh gerak, semua anggota tak boleh nak gerak apa sikit abang dia kakak.
Ni nak tunjuk bahawasanya raja yang zalim suka kepada isteri orang. Akhir sekali Allah Ta'ala bagi, tak boleh nak gerak gapo dia. Dia kata kepada Siti Sarah, kamu tolong doalah kepada Tuhanmu sekali lagi. Aku akan saksi segala yang ada dalam apa dia panggil wang, peraca wang aku ni. Pakat saksi belakang kata, aku tidak akan sentuh orang tino ni. Kerana orang tino ni bukan manusia ni. Boleh jadi jin pun. Allahu Akbar. Sehingga akhir, dia minta doa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kurnia kepada doa, kabulkan doa seorang perempuan iaitu Siti Sarah supaya sembuhkan penyakit apa dia panggil stroke yang pada raja yang zalim tadi. Akhir kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, raja tadi menghadiahkan, ada riwayat yang mengatakan seorang perempuan yang bernama Hajar. Seorang perempuan yang bernama Hajar merupakan anak bagi raja tadi. Lalu tu kerana dia nak mengakakkan, nak bagi kemaafan kepada Siti Sarah, dia akakkan anak dia. Ada yang meriwayatkan bahawasanya bukan anak dia, tetapi seorang perempuan tadi itu adalah seorang konrap cai yang sikoh ataupun yang hebat, yang tidak apa dia panggil, tidak ngenaknya amanah. Lalu tu dia ambil seorang tino daripada Mesir, dia beri kepada Siti Sarah supaya ambil cara pula lepas daripada ni. Dalam riwayat menyebutkan bahawasanya seorang tino dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar tadi, umur dia gapo dia, kalau Siti Sarah 90, Siti Hajar umurnya baru 30. Makna kata tikahlah bagi dua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Akhir setelah mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia klik kepada Palestin pula sekali lagi. Klik kepada Palestin kali lagi, duduk di Palestin dah. Lalu tu berasa dia lah orang yang beristeri ni dia nak kepada anak. Dah. Orang nikah ni dia nak kepada anak, tak ada mana orang nikah tak asih kepada anak. Orang nikah tak asih pada anak ni dia panggil keluar daripada sunnatullah. Keluar daripada kuantongkan hak Allah Taala jadi manusia. Walau bagaimanapun kalau kita tengok binatang adik kakak, binatang dia berjata, dia tu anak, kecuali orang yang mana yang Allah Taala tidak kurniakan kepada orang itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia duduk dengan Siti Sarah, Allahu Akbar, tak boleh anak walaupun seorang. Sehingga berumurnya Siti Sarah 90 lebih. 90 lebih Nabi Ibrahim umur sehingga 90 lebih. Tak boleh anak seorang habuk. Duduk tak boleh anak sehingga akhir Siti Sarah pun dia panggil orang cai kuang. Orang yang boleh terima. Dia kata lagi ni lah, wahai Nabi Ibrahim, kamu ambil lah seorang tino yang bernama Hajar supaya jadikan isteri seorang lagi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni dia bukan nak kepada nafsu, dia bukan nak kepada gapo, tetapi dia nak supaya Allah Taala bagikan zuriat kepada dia. Dia nak kepada anak adik kakak. Sebab tu kalau kita nak fokus sini sikit adik kakak. Anak ni kalau kita nikah boleh anak ramai, kadang-kadang dunia sekarang ni dia tak sih pada anak ramai, susah payah pero. Nak warga tu pun tak boleh, nak warga ni anak ramai susah. Tetapi pandangan Islam dia nak kepada anak ramai. Bapa adik kakak, anak kita ni sebagai perniagaan kita dengan Allah. Kita nego hari ni ada kedai, ada duit banyak, tetapi apabila kita mati kita. Tetapi apabila kita ada anak yang berjuruh, anak yang boleh berdoa kepada ibu bapa, sehingga kita mati lama mana adik kakak, anak kita masih ada, lalu tu dia akan berdoa kepada kita, insya-Allah taala kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim apabila dia nikah dengan Siti Hajar, tak lama adik kakak boleh anak. Subhanallah, boleh anak. Anak yang Allah Taala beri kepada Nabi Ibrahim namanya Ismail alaihissalam. Allah Taala beri seorang anak. Lalu tu dia berasa dia lah sunnatullah fitrah yang Allah Taala jadi orang tina ni. Apabila bini muda ni boleh anak, bini tua ni lagu mana? Kecil hati. Marinya kecil hati. Walaupun Siti Sarah ni yang suruh supaya Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar.
Tetapi apabila boleh anak marinya kecil hati gi duduk tepi dinding Allah nak tengok nampak Siti Hajar duduk main dengan anak dia, nampak Nabi Ibrahim duduk seronok dengan anak dia, sehingga membawa kepada Nabi Ibrahim membawa kepada Siti Sarah yang luahnya hati bui bining kepada Nabi tok laki hak dia kasih supaya nak dapatkan zuriat yang soleh dan solehah. Sehingga akhir adik kakak yang dirahmati oleh Allah, saya nak kecek sudutnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Saat ni kita tak di antara Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Allah Ta'ala bui pula. Gapa dia panggil anak kepada Siti Sarah selepas daripada Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, bolehnya Ismail, dan juga di pihak Siti Sarah boleh juga Ishak. Ishak yang mana Nabi Ibrahim dikirakan Abu Al-Anbiya. Dua-dua orang ni, dua orang anak Nabi Ibrahim ni jadi Nabi dua. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita pergi sudut Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim duduk Palestin. Cerita dia belah adik kakak. Cerita dia sangat belah, dan juga cerita dia adik kakak kalau Allah Ta'ala uji kita setahun dengan adik kakak. Nah, jangan kata virus corona di hari ni habis check dah. Virus corona mengepek, Allah tak boleh kerja, duit tak ada, lagu tu lagu ni. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala uji lebih daripada tu adik kakak. Sehingga apabila bolehnya seorang anak, Allah Ta'ala tengok seorang isteri keciwanya hati. Seorang isteri keciwanya hati, Allah Ta'ala rayak kepada Nabi Ibrahim, suruh ambil anak dia. Anak dia adik kakak, anak. La ilaha illallah. 90 tahun duduk akak tangan Rabbi, apa dia panggil, Rabbi habli minas solihin. Minta semua kepada Allah. Kita ni tak minta anak ke betul lah. Betul lah boleh. Boleh. Tetapi Nabi Ibrahim dia minta semua kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami zuriat yang soleh. Sehingga 90 tahun baru boleh anak dia kakak. 90 tahun boleh anak, Allah Ta'ala kata ambil Siti Hajar. Ambil Siti Hajar. Siti Hajar duduk peranak, Nabi Ibrahim duduk peranak, perintah kepada Nabi Ibrahim supaya ambil Ismail tadi adik kakak. Ambil Nabi Ismail bawa pergi kepada satu tempat yang Allah Ta'ala menyifatkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rayak kepada Nabi Ibrahim, suruh ambil anak dia, ambil Ismail, bawa pergi satu tempat yang mana dalam Quran dia gunakan dengan satu kalimah. Dia kata lagu mana? Biwadin ghairi zi zar'in. Satu wadi, satu lembah, satu apa dia panggil, satu tempat yang tidak ada, biwadin ghairi zi zar'in, yang tidak ada tanam. Jangan kata tanam hijau kita hari ni tengok adik kakak belakang saya comel hijau, tetapi Allah Ta'ala rayak kepada Nabi Ibrahim suruh ambil Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam pergi kepada tempat yang kering kotor, tidak ada walaupun sedikit abu, air walaupun satu titik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar pun dukungnya Ismail, rayak kepada bini dia, adik tolong ambil pakaian, tolong bawa air, tolong bawa, tak rayaklah kata nak pergi mana, tapi rayak suruh buat cadangan sikit-sikit je. Lalu tu Nabi Ibrahim pun dukung Siti Hajar dengan auto seko gigi pada satu tempat. Siti Hajar cuek tok lelaki dia, beh bagaimana ni beh? Lalu tu Nabi Ibrahim pun senyap apa? Kerana takut Siti Hajar tak boleh terima. Takut Siti Hajar tak boleh nak terima, kata Allah Ta'ala suruh ni berat gitu. Lalu gi siapa tengah jalan daripada Palestin gi kepada negeri Mekah pada masa tu tepat kering kotor. Tidak ada walaupun manusia yang berada di tempat tu adik kakak. Sehingga akhirnya apabila pergi pada satu tempat, cuek pula abang. Air nak abidah, wataman nak abidah, goni nak abidah. Pandang pergi kita mana abang? Gi pula Nabi Ibrahim tidak ada jawab royak kata aku nak pergi tok musi ni dah. Tak ada adik kakak. Kenderaan dengan auto seko je. Sehingga gi apabila sapanya tengah jalan. Sapanya di tempat yang Allah Ta'ala lokasikan, Allah Ta'ala tak kata ini adalah tempat yang disuruhkan supaya apa dia panggil toknya Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apabila sampai di situ adik kakak, tempat kering kotor, tidak ada manusia. Kalau kita nak gambar adik kakak negeri Mekah ni panas.
Negeri Mekah ni panas dan juga negeri Mekah ni kalau kita nak kira kok kalau kering-kering adik kakak. Sehingga apabila sampai di tempat yang tertentu, Nabi Ibrahim alaihissalam amiknya Nabi Ismail, dia tak Siti Hajar pun tanya abang, bapa tak anak ni bangun selalu dah nak pergi tubik, makna kata tengok naik uta tadi supaya dengan nak pergi lain. Kalau kita ibarat mudah-mudah kata tok pak tak ada kecek gapo nama, pakai nak pergi selalu dah. Nak marah juga kalau kita bini ni. Tok lelaki buat lagu tu. Tetapi apabila soalan yang terakhir yang ditanyakan oleh Siti Hajar, abang buat lagu ni bapa? Gapo Allah Ta'ala ilhamkan kepada Siti Hajar supaya tanya Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihaza. Ini adalah perintah Allah atau tidak, wahai Nabi Ibrahim? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perintah kepada abang suruh buat lagu ni, suruh mari tok for kita sini? Lalu tu jawabnya Nabi Ibrahim, na'am. Nabi Ibrahim jawab dengan air mata, dik kakak. Jawab dengan air mata, kata, ya, Allah yang menyuruhkan aku supaya ambil kamu tak di tempat yang tidak ada air walaupun satu titik. Sehingga Nabi Ibrahim naik unta, berjalan, tengok belakang anak saya baru beranak, boleh anak. Khabar-khabar Allah Ta'ala suruh tinggal. Allah Ta'ala suruh tak tempat yang lembah tidak ada air. Kalau kita kena buat soalan, adik kakak, nak tempat tak ada air, nak duduk lagu mana, anak aku nak makan gapo, lepas tu duduk dengan bini aku tak ada orang jatuh. Kalau ada orang jatuh, boleh gali tengok telaga sini ada air kau tidak. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Walau bagaimanapun aku yakin kata hak Allah Ta'ala suruh adalah hak yang Allah Ta'ala nak ganti lebih molek. Bila Nabi Ibrahim tubik daripada negeri Mekah, tempat yang dia panggil berselimut, apa dia panggil tempat yang tak nampak mana dah Nabi Ibrahim. Lalu tu Nabi Ibrahim akak tangan. Akak tangan dia kata, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ayat yang saya baca adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu, sesungguhnya aku telah buat perintah Allah yang Allah Ta'ala suruh supaya tok anak dia di wadi, satu lembah yang tidak ada satu tandem, tidak ada upuk. Jangan kata upuk hijau, upuk kering pun tak ada, adik kakak. Lalu tu dia kata, inda baitikal muharram, di tempat yang Allah Ta'ala perintah, lokasi yang Allah Ta'ala tak yutasat, yang Allah Ta'ala camkat tadi tu. Dia minta mula-mula sekali, dia tak raya, Tuhan mempera anak aku. Anak aku cari air, kok dia cari susu, kok dia cari makanan, kok dia tak. Mula-mula sekali Nabi Ibrahim dia kata, Rabbana, wahai Tuhanku, liyuqimus shalah, jadikan anakku boleh mendirikan semaya. Allahu Akbar. Ni Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan anak dia boleh mendirikan semaya. Anak kalau boleh diri semaya, dia tidak akan kira dah benda lain dia tak buat, adik kakak. Kita duduk gaduh dengan apa dia panggil hak pasien kita berasa penting. Anak ngaji fisik, bukan salah. Tetapi semaya ni kita lalai daripada benda tu. Habis tu anak kita ni Nabi Ibrahim tidak ada makan, tidak ada minum. Mula-mula sekali dia minta, Rabbana liyuqimus shalah. Tuhanku, jadikan anakku boleh mendirikan semaya. Dan juga dia minta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas, dan kamu jadikan hati-hati manusia tadi tahwi ilaihim, berasa nak mari sini ni. Mari mana dia kakak, tempat lembah yang tidak ada walaupun manusia. Allahu Akbar. Lalu tu Nabi Ibrahim pun minta rezeki, warzuqhum minas samarat, dan bagilah kepada mereka tu akan buah-buah, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka boleh syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, membawa kepada Nabi Ibrahim ni, apa dia panggil, kecil hati, adik kakak. Kecil hati lagu mana? Kerana anak kekasih kena tinggal daripada tempat yang
Apa dia panggil tempat tidak ada makan dia? Di sini adalah peristiwa di antara seorang mak. Apa dia panggil kalau kita nak kata gimana? Barami seorang mak. Bukan kata barami sangat. Kita nak ayat kata perjuangan seorang mak dengan anak dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Tinggi-tinggi dia kau. Sehingga Siti Hajar apabila dia yakin kepada Allah, dia kata ni adalah perintah Allah, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kita. Sehingga akhir sekali adik kakak Siti Hajar ni, dia tak boleh tengok anak dia duduk tiok, duduk tiok. Dia bangun. Dia kata walau bagaimana dia kena usaha supaya nak carikan air anak dia boleh minum. Dia pergi atas bukit sofa adik kakak. Naik atas bukit sofa. Dia jenguk atas bukit sofa, tak ada air. Dia pergi kepada Bukit Marwah pula. Dia nampak di Bukit Marwah, berasa pun ada air kerana cahaya matahari supaya dengan kita duduk bawa kereta adik kakak kan. Kita bawa kereta, naik kereta dia, kita pergi supaya dengan ada air depan tu. Begitu juga Siti Hajar apabila dia tengok Bukit Sofa, dia kata ada air pun di Bukit Sofa. Pergi pula Bukit Marwah. 7 kali adik kakak duduk main Sofa Marwah. Sehingga akhir Allah Ta'ala perintah supaya Siti Hajar klik kepada tempat dia. Akhir adik kakak dengan secara ringkas. Sapanya tempat Nabi Ismail duduk tiok adik kakak lapar pek adik kakak. Susu kering belakang dah, buah tamar habis. Semua habis belakang. Duduk, apa dia panggil, membawa kepada Siti Hajar tadi. Nabi Ismail tadi duduk renyih kaki dia di tempat Baitillahil Haram. Duduk renyih. Allah Ta'ala hatanya malaikat, ada satu riwayat dengan sebab kakinya Nabi Ismail mengeluarkan air. Tapi ada pendapat yang riwayatkan itu adalah pendapat yang tidak bergagah maknalah. Ada yang mengatakan adalah sayap malaikat Jibril yang menguih-nguih-nguihkan sehingga mengeluarkan air. Dan juga dengan bahasanya Palestin, Siti Hajar mengeluarkan mulut Zam-Zam. Ada yang mengatakan kalimah Zam-Zam ni daripada bahasa Palestin. Zam-Zam suruh kupu. Mari kupu. Mari apabila dia Zam-Zam, sehingga dalam sejarah riwayatkan bahawasanya kalau bukan dengan sebab tidak apa dia panggil, tidak katutnya Zam-Zamnya Nabi Siti Hajar tadi, negeri Mekah akan jadi air akan apa dia panggil, akan jadi banjir negeri Mekah adik kakak. Allahu Akbar. Nak kata air Zam-Zam yang keluarkan daripada negeri Mekah merupakan air yang titik pertama, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun perintah supaya apa dia panggil Siti Hajar boleh minum air. Sehingga lepas pada tu orang negeri Syam, orang negeri Yaman pun pakat masuk mula daripada duduk di negeri yang tertentu. Dengan secara ringkas adik kakak dirahmati Allah Taala, Nabi Ismail demi sari demi besar adik kakak. Sehingga marinya Allah Taala pula perintah supaya Nabi Ibrahim yang duduk di Palestin tinggal anak lama dah. Allah, pihak pak tu duduk doa semua. Pihak pak akak tangan doa, Tuhan, jadilah anak aku jadi anak soleh, boleh semaya, boleh mendirikan. Hak tu pihak ayah yang duduk Palestin. Tapi pihak mak ni duduk tarbiyah anak dia. Tarbiyah. Wayak suruh kasih kepada pak, suruh gatu, suruh goni. Sehingga akhir sekali adik kakak, Allah Ta'ala perintah pula Nabi Ibrahim tadi tinggal anak dah. Tapi perintah pula Nabi Ibrahim supaya menuju ke Baitillahil Haram. Pergi ke Baitillahil Haram supaya nak buat parakit tinggi lebih daripada tu lagi. Apa dia adik kakak? Allahu Akbar. Apabila Nabi Ibrahim mari jumpa dengan anak dia Ismail, tinggal lama adik kakak. Apabila tinggal lama jumpa dengan Ismail ni, kita cuba gambar ni ciwit kong kwan pen po kap kwan pen lu. Cakan adik kakak. Allahu Akbar. Cakan per Allah. Sehingga Nabi Ibrahim AS apabila dia mari, dia jumpa Nabi Ismail. Dia jumpa Nabi Ismail, duduk kecek dengan Nabi Ismail, duduk tanya khabar dengan Nabi Ismail. Allah Ta'ala pun perintah pula sekali lagi adik kakak, la ilaha illallah. Tengok uji anbiya gitu lalu adik kakak. Lepas daripada tu Allah Ta'ala kata, suruh supaya sembelih Nabi Ismail AS. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Apabila Nabi Ismail tu besar dah. Dan besar, Nabi Ibrahim mari jumpa dengan Nabi Ismail. Qala ya bunayya, hai adikku. Inni ara fil manam. Aku ni mimpi semalam, ngiga semalam. Sebab tu ru'yal anbiya, mimpi anbiya ni adalah wahyu.
Dan sehingga apabila Nabi Ibrahim alaihissalam royak kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam, sesungguhnya aku mimpi pada waktu malam, anni azbahuk, Allah Ta'ala perintah suruh apa dia panggil, sembelih kamu. Maka Nabi Ibrahim tanya Nabi Ismail, fanzur madza tara, kamu cuba kira kata pendapat kamu lagu mana, nak biar aku sembelih kau, tak biar aku sembelih kau? Lalu tu Nabi Ismail pun jawab lepas daripada tu. Saya nak ayat sejarah dek kakak. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam yang jumpanya Nabi Ismail tadi, royak kata Allah Ta'ala dia mimpi waktu malam supaya sembelih dia. Dek kakak piping seorang anak. Piping gimana dek kakak? Gi di Tambun Mino. Gi di Mino dek kakak. Ada satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim dia tengok setan. Setan lari, Nabi Ibrahim tak siwi sembelih anak dia. Nabi Ibrahim pun ambil batu melota setan lepas. Tujuh hutik biji batu. Samping Nabi Ibrahim apa dia panggil duduk melota tu, dia kata bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Selepas daripada tu Nabi Ibrahim pergi pula. Timur pula setan. Jangan sembelih, jangan sembelih. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah. Sehingga 3 tiada jumrah al-kubra wusta dan juga apa dia panggil jumrah al-aqabah al-wusta al-kubra. 3. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia ambil Nabi Ismail, dia pergi atas satu bukit adik kakak. Dan pergi pisah yang tajam, la ilaha illallah, pergi pisah yang tajam adik kakak. Pergi pisah yang tajam, Nabi Ismail pun dia ambil, dia tok Nabi Ismail. Nabi Ismail pun jawab kepada ayah dia, ayah nak sembelih adik ni, ayah apa dia panggil asah pisau tajam. Lepas tu ayah ambil muka adik Ismail ni, ayah tok di tanah. Wi rapat di tanah, jangan tengok muka ayah. Allahu akbar, anak ajar ayah. Bapa nak terima perintah Tuhan dek kakak. Nak terima perintah Tuhan ni berat. Kita semaya tak boleh buat. Allah Ta'ala suruh gerbel tak boleh gerbel. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. La ilaha illallah. Lalu tu ketika mana Nabi Ibrahim duduk nak sembelih anak dia dek kakak. Ambil pisau, pergi pisau tajam, tak ditekuk anak. Apabila tak ditekuk anak tadi dek kakak, Nabi Ismail kata ayah. Ayah katuk mata. Ayah ambil muka dia, tak berapat dengan tanah. Asal pisau tajam, ambil tak bisa tekuk dia sembelih ayah. Allahu akbar. Sehingga akhir Nabi Ibrahim pun semula perintah yang Tuhan suruh, iaitu sembelih anak-anak dia. Kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah buat apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak dia akan jadi orang yang sabar. Allahu akbar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mana dua anak pak tu pakat serah diri kepada Allah supaya nak sembelih. Wa tallahu lil jabin. Suruh sembelih tadi. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Allah Ta'ala panggil pula, ya Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sesungguhnya mimpimu tadi benar. Allah Ta'ala suruh sembelih. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allahu akbar. Sehingga lepas daripada tu Allah Ta'ala kata pun wa fadainahu bihin azim. Nabi Ibrahim pun mula sembelih. Allah Ta'ala kata wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah Ta'ala nak tunjuk kata ni adalah kiatiyut yang Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salamun ala Ibrahim. Allah Ta'ala akan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Dan Allah Ta'ala peringkat dia sebagai orang muhsin. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan dia merupakan orang yang mukmin, adik kakak yang dirahmati oleh Allah. Selepas daripada tu Nabi Ibrahim pun Allah Ta'ala tukar ganti daripada seekor seorang anak kepada seekor binatang. Baru lepas daripada tu Nabi Ibrahim pun dapat ujian yang lepas. Sehingga selepas daripada tu Allah Ta'ala pun suruh supaya dua-dua anak ni binakan Kaabah. Allah Ta'ala suruh dua-dua orang anak, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail binakan Kaabah. Apa dia panggil, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam
Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Allah Taala suruh supaya binakan Kaabah tadi. Apabila sudah bina Kaabah dengan secara ringkas adik kakak, Nabi Ibrahim pun Allah Taala rayak kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu naik royak. Naik apa dia panggil prakat. Hai lokru, wah diperintah supaya menunaikan haji suruh manusia mari di Mekah. Ini sejarah Mekah adik kakak. Sehingga adik kakak Nabi Ibrahim pun dia rayak kepada malaikat Jibril, dia kata, lagu mana aku nak menyampaikan suara aku dengan aku tak kalau kita tak ada fikir lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada malaikat Jibril, rayak kata tak ada masalah, hak tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu Nabi Ibrahim pun naik di atas satu bukit, ada yang mengatakan Bukit Rahmat, ada yang kata atas Kaabah, ada yang mengatakan bukit dekat-dekat dengan situ. Apabila Nabi Ibrahim naik, Nabi Ibrahim pun panggil apa dia panggil suara yang Nabi Ibrahim panggil suruh manusia tu pakat mari Mekah belaka. Sehingga akhir ada satu riwayat mengatakan dengan sebab suara Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim apa dia panggil manusia tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala attakan angin apa dia panggil supaya menyampaikan kepada manusia seluruhnya, wa ala kulli dhamirin kulli fajjin amik. Setiap manusia apa dia ala kulli dhamirin, setiap unta walaupun kuruh apa dia panggil, dan juga jalan kaki fajjin amik mari dengan di Baitillahil Haram. Itu saya nak rayak bahawasanya sejarah negeri Makkahul Mukarramah agak penting bagi umat Islam, dan kita pasti ambil tahu bahawasanya ini adalah satu pegangan yang kita pergi, adalah tempat yang kita saksi, dan juga kita akan satu hari kita akan pergi di Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah adik kakak, itu merupakan EP berkenaan dengan sejarah negeri Mekah, walaupun panjang sikit. Saya maaf kepada adik kakak, insya-Allah kita akan pergi kepada lepas pada ni ibadat haji, dan juga kita akan kecek berkenaan dengan kurban insya-Allah taala dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'anna al-waba. Allahumma irfa'anna al-waba. Allahumma irfa'anna al-corona, virus corona. Amin ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi inil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.